من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Jamaah Pertubuhan Ribat Al-Mustafa Bandar Bukit Bandaraya Shah Alam Selangor Darul Ihsan. Syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita berkumpul untuk sama-sama kita mempelajari ilmu yang wajib kita pelajari iaitu ianya adalah bahagian yang paling besar daripada ilmu yang wajib kita belajar, ilmu fardu ain. Seperti mana yang kita maklumi, ilmu fardu ain itu ada 3, tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Bahkan junjungan besar baginda Nabi SAW pada permulaan dakwah baginda Nabi SAW, ayat-ayat yang turun selama 13 tahun itu adalah berkaitan dengan akidah. Jadi peri pentingnya akidah itu ia menjadi tunjang yang disebut kalau kita lihat perumpamaan para alim ulama, Islam itu ibarat pokok, maka akar tunjangnya akidah. Cara mempelajarinya dengan ilmu tauhid yang kita belajar. Manakala batang pokoknya, ranting dahannya adalah diumpamakan ataupun syariat itu diumpamakan pada batang pokoknya, ranting dan dahan pokoknya. Yakni amali kepada agama itu dan cara mempelajarinya dengan melalui ilmu fiqh. Juga diumpamakan buah-buahan atau daun-daunan daripada pokok itu dengan akhlak. Dan cara mempelajarinya adalah dengan ilmu tasawuf. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati pusat pengajian kita ini dengan kita mempelajari ilmu yang wajib kita pelajari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang terus menuntut ilmu, istiqamah menuntut ilmu, dan mati di dalam keadaan kita sebagai penuntut ilmu, hingga ke akhir hayat kita insya-Allah taala. Baik. Kitab kita ini dikarang oleh seorang ulama daripada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau namanya Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, seorang ulama kelahiran daripada Singapura. Namun beliau ini
asal keturunan beliau daripada Hadramaut. Ya. Nama beliau bagi yang nak mencatat, ya, Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Jufri. Saya ulang, ya. Tak apa ibu-ibu, saya akan ulang, ya. Kalau tak dapat, bagi tahu. Ya, tadi kita kenal sedikitlah mengenai pengarang kitab kita, ya. Tajuk kitab kita Pelajaran Tauhid. Nanti dalam caption kita punya video tu boleh kita tulis tajuk kitab Pelajaran Tauhid dalam kurungan sifat 20. Di situ. Bila disebut sifat 20, ma'ruf, orang tahu dah yang kita mengaji ni acuan kaedah neraca ahli sunnah wal jamaah. Nampak? Dah tak risau. Kadang-kadang tengok nama kita, orang yang tak pasti dia ni menurut bila sebut sifat 20 selesai. Kita tahu dah, ya. Jadi siapa nama tadi? Musannif kitab ini Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Jufri. Jadi tujuannya beritahu juga nanti ibu-ibu ni, panjang umur ibu-ibu dah boleh mengajar balik kitab ni. Nanti ngajar-ngajar, siapa kerang kita? Oh, tak tahu. Tak tahu, tak habis. Baik. Kurang-kurang kita kenal lah, sebut sedikit. Cuba ulang seorang nama. Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Jufri. Di situ. Jadi beliau lahir tanggal 2 Mac 1938. Bila? 2 Mac 1938. Kelahiran Singapura. Okey, tulis tarikh hijrah juga, ya. 29 Zulhijjah 1365 Hijrah. Tu. Saya ulang, ya. Kalau Masihi 2 Mac 1938. Kalau ikut Hijri 29 Zulhijjah 1365. Jadi kenapa saya ulang-ulang seperti yang saya sebut kepada ibu-ibu? Pertama, supaya ibu-ibu dan para pendengar dapat tulis yang sama. Jangan seorang 1365, seorang 1265. Dia tarikh itu pun kadang-kadang ada kalanya kalau kita tersilap, sebenarnya orang tu dia 100 tahun dulu, tapi dia kata hak tu ini anak Syekh ni, anak murid kepada Syekh ni. Sedangkan Syekh ni, ya, dia kelahiran akhir kurun ke-18. Hidupnya awal kurun ke-19. Tapi dia kata satu Syekh ni anak tak ada, sebab Syekh ni 200 tahun awal lagi. Tu nampak. Jadi biar terang. Baik. Dan meninggal dunia pada hari Sabtu 4 Januari 2003. Berapa? 4 Januari 2003 hari Sabtu. Bersamaan dengan 1 Zulkaidah. 1 Zulkaidah 1423. Jadi kurang lebih dalam 65 tahun. Saya ulang, 4 Januari 2003, harinya hari Sabtu. Bersamaan 1 Zulkaidah 1423 Hijrah. Jadi begitu umur beliau, kurang lebih 65 tahun, dan beliau meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak. Isterinya nama Syarifah Aisyah
binti Ahmad bin Tahir. Nama isteri beliau Syarifah Aisyah binti Ahmad bin Tahir. Ni guru-guru beliau ni ada ramai, antaranya Al-Habib Abdullah Balfaqih. Al-Habib Al-Ustaz Sayyid Abdullah Balfaqih. Itu antara guru beliau. Juga guru beliau Mufti Johor lama. Kalau siapa orang Johor, siapa ada orang Johor sini? Tak ada. Kalau pernah dengar dulu, zaman-zaman dulu yang terkenal, Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Beliau ni Mufti Johor, asal Hadramaut, asal Tarim. Tu. Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Itu antara guru beliau. Lagi Al-Ustaz Al-Habib Abu Bakar bin Toha As-Sagaf. Itu antara guru beliau juga. Disebutnya dalam managib beliau, dalam riwayat hidup beliau. Kemudian guru beliau Ustaz Haji Ali bin Haji Ahmad Said. Ustaz Haji Ali bin Haji Ahmad Said. Siapa beliau? Ketua Qadi Singapura. Beliau belajar dengan semua. Habaib pun belajar, masyaikh pun belajar, guru Arab pun ya, guru bukan Arab pun ya. Jadi kita ni dalam menuntut ilmu ni kita kena tamak. Saya ulang Ustaz Haji Ali bin Haji Ahmad Said. Siapa beliau? Ketua Qadi Singapura dan imam besar Masjid Sultan. Memang penuntut ilmu dia, penuntut ilmu ni memang bila sebut tamak, ilmu mulia. Sebab tu disebut tamak ni ada satu mulia, ada satu cela. Tamak pada harta, tamak pada pangkat, masyhur dan sebagainya, cela. Tamak pada ilmu, mulia. Ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir, tamaklah. Apa Ustaz tak tamak ni? Apa tamak? Tamak ilmu. Tamak ilmu mulia. Tamak harta, kedudukan, duit dan sebagainya cela. Dari situ. Tadi itu belajar banyak guru. Kalau tak salah saya, beliau pun ada satu guru yang berbangsa India. Ulama India lah. Ustaz P. Sinarwata. Beliau ni, kata beliau, kalau Al-Habib Abdullah Al-Jufri memang rajin. Kalau duduk, bila belajar, kata dia akan duduk depan. Itu antaranya pujian gurunya. Sebab tu disebutkan, kan, memang guru, biasalah anak murid kenal guru, tapi kalau guru tu kenal anak murid dan mengiktiraf anak murid itu, Masya Allah. Tu guru saya. Tapi kalau kenal dia tak kenal, itu satu. Tapi kalau guru tu kenal, Masya Allah, tabarakallah. Lagi satu pesan guru kami, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, pernah jumpa? Ibu-ibu pernah jumpa? Siapa pernah jumpa? Pernah. Kak Wan pernah jumpa? Ajah pernah. Ajahnya belum. Masya Allah beliau tu. Ya. Masya Allah, subhanallah, beliau ni ramai ustaz-ustaz mengajar kitab beliau di Masjid Surau, tapi tak pernah jumpa. Kalau ajah tak jumpa tu bukan kata apa, kan? Memanglah orang kata, kan, sayanglah, kan. Tapi guru ustaz-ustazah yang mengajar ada kalanya jumpa pun tak. Saya pernah tegur satu-satu orang ustaz, sahabat, saya kata, hang duk mengajar kitab beliau ni, kan, kitab tuan guru, kitab Syekh ni, hang pernah pergi jumpa? Tak pernah jumpa. Saya kata, Syekh ni hidup lagi, saya kata, masa tu. Pergi jumpa, saya kata. Masa dia hidup. Syekh masa tu masih hidup. Ngajar, kata dah khatam, sambung ke tempat lain, khatam 3 kali khatam. Antaranya yang terkenal 40 hadis akhir zaman, kiamat hampir tiba, 40 hadis penawar bagi hati, 40 hadis akhlak mulia. Banyak.
Tapi tak pernah jumpa. Saya kata, pasal apa hang teruk sangat? Saya kata, pergi jumpa. Saya kata, pasal dia ada lagi. Tu. Apa antara kata-kata beliau yang melekat di hati sanubari kami, anak-anak murid ni? Kata beliau, ya, tak ada istilah bekas guru, bekas anak murid. Mantan guru, mantan anak murid. Tak ada. Kalau sebut mantan ataupun bekas ni, bekas apa? Perdana Menteri kah? Bekas engineer kah? Bekas apa-apa lah. Bekas. Tapi bila sebut guru, tak ada istilah bekas guru, bekas anak murid. Kadang-kadang ada anak murid yang memperkenalkan, itu bekas guru saya. Tu. Macam betul tapi tak kena. Macam betul bunyi dia. Iyalah, saya tak belajar dah. Saya tak ada lah kat sekolah tu lagi. Takkan nak sekolah menengah, sekolah rendah, tadika selama-lamanya. Iya, dari satu sudut, iyalah awak cakap tu. Tapi hubungan guru dengan anak murid itu tak terputus. Di situ. Ya, di situ. Kecualilah yang mengajar ajaran sesat dan sebagainya, itu cerita lain. Ya, setiap perkara dia ada kecuali. Ajaran sesat ke ajaran apakah, hak tu lain. Hak tu Ayah Pin tu bekas tu guru saya. Tak ada gitu. Tak dikira lah tu. Hak yang membawa kepada kesesatan dan sebagainya, itu cerita lain. Baik. Tu antara pujian guru beliau. Beliau ni Al-Habib Abdul Habib Ahmad Jufri ni memang bila ngaji dia rajin. Kalau duduk depan. Hormat gurunya dan beramal dengan ilmu. Tu. Walaupun ringkas je, apa dia kata? Yang pertama, rajin. Nombor 2, kalau mengaji duduk depan. Nombor 3, hormat pada gurunya. Nombor 4, kata dia, beramal dengan ilmu. Nampak ringkas je, tapi merangkumi semua kebaikan. Nampak tak? 4 ayat, tapi merangkumi seluruh kebaikan. Tu guru beliau memuji beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Tu. Jadi beliau ni mengaji di madrasah khairiyah pada mula-mulanya dengan teman beliau ni siapa? Syekh Al-Habib Isa bin Smith. Siapa beliau ni? Mufti Singapura. Mufti Singapura bin Smith. Jadi berkawan dengan beliau ni daripada kecil. Tu kadang kita tengok berkawan itu, masya-Allah, antara daripada kecil sama-sama dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau pindah lepas tu dah meningkat remaja semua, sambung di pusat pengajian namanya Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah. Di situ beliau merupakan pelajar yang cemerlang dan cepat naik kelas. Di situ kalau dia ni mampu untuk cemerlang dan lompat kelas lah. Subhanallah. Dan beliau ni antara yang disebut kelebihan beliau di sekolah. Sebab Madrasah Al-Junaid ni masa di Singapura tu memang silibus dia memang subhanallah mantap. Macam dia kitab-kitab di Hadramaut yang kita belajar di Hadramaut tu memang tu kitab tu belajar. Subhanallah. Dan mereka ni antara syarat kat situ belajar tak boleh cakap selain bahasa Arab. Tak boleh cakap selain bahasa Arab. Orang putih ke, Melayu ke, apa ke, tak boleh. Jadi beliau ni memang betul-betul ikut peraturan masa mengaji di sekolah, sampai tak pernah kedengaran sepanjang dia duduk di sekolah tu dia cakap selain bahasa Arab. Hingga kawan-kawan dia adalah yang sinis katakan, Abdillah ni bukan lahir sini, dia lahir Arab sana. Padahal dia lahir Singapura. Walaupun keturunan daripada sana, tapi dia lahir Singapura. Sebab dia tak pernah cakap walau sepatah bahasa Melayu, dia boleh bercakap. Boleh je, boleh. Tapi sebab peraturan sekolah tu dan dia patuh, tak cakap walau satu patah perkataan selain daripada bahasa Arab. Hingga kawan-kawan dia kata, dia ni bukan lahir sini ni. Dia takti langsung ni, dia takti langsung. Gitu. Padahal apa tak erti. Tu. Cuma beliau tak dapat berpeluang melanjutkan pengajian beliau di peringkat yang lebih tinggi
Contoh seperti sahabat beliau Said Isa bin Sumaid ni yang pergi Azhar, yang itu balik jadi mufti itu. Jadi beliau beliau tak dapat melanjutkan pelajaran kerana kesempitan keuangan. Jadi antara sahabat beliau yang lanjutkan pelajaran, Ustaz Haji Abu Bakar Hashim yang menjadi mantan presiden Mahkamah Syariah Singapura, dan tadi Al-Habib Syekh Said bin Smith, Isa bin Smith yang menjadi mantan mufti Singapura. Cuma keilmuan beliau tak kurang, malah diperakui. Walaupun tak belajar di peringkat yang lebih tinggi, keilmuan beliau itu diperakui hingga beliau merupakan salah satu daripada ahli majlis fatwa Singapura. Dan tak pernah saya sebutkan, beliau ini pada zaman beliau Perdana Menteri Lee Kuan Yew tu tak boleh nak ubah lagi silibus pengajian Islam itu pada zaman beliau. Berkat beliau ni tegas, tegas yang kata guru kami Syekh Abu Zaki, beliau menyebutkan dan beliau merupakan anak murid langsung kepada Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri. Beliau juga, walaupun beliau ni ulama habaib, beliau mengajar juga kitab-kitab Jawi, seumpama kitab Sabilal Muhtadin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di situ kita fahami di sini, kalau kita di Nusantara lah kita sebutkan, kitab-kitab yang paling sesuai diajar adalah kitab-kitab Jawi. Dan tak kurang hebatnya, kitab-kitab ulama kita, ulama-ulama Nusantara kita tidak kurang hebatnya. Bahkan ada kalanya permasalahan-permasalahan dalam kitab-kitab ulama Jawi Nusantara ni yang tak ada dalam kitab Arab. Hukum makan belangkas, hukum makan belut dan sebagainya. Orang Arab dia duk kata kita dulu, zaman-zaman dulu, mereka kata kita kaum yang makan ular, padahal itu bukan ular, itu belut. Ada ulama Mukhtar At-Tariq tak silap dari Bogor mengarang satu risalah khas mengenai hukum makan belut. Dia ada perbahasan. Jadi kita lebih mengetahui permasalahan kita. Nampak tak? Sebab itu kita kena faham satu perkara. Ada kalanya kita minta maaf dengan bahasanya, menyampingkan ulama-ulama tempatan kita tanpa kita mengetahui kedudukan mereka. Masya Allah, itu kita kena faham. Tadi ini yang ditonjolkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Jufri. Kitab Jawi ni mana kalau disebut bahasa kita lah, bahasa kita biasa dengar, kitab-kitab kuning. Sebenarnya kitab kuning itu doesn't mean kitab Jawi, dia boleh juga kitab Arab. Dinamakan kitab kuning itu pasal biasanya kertas dia pada zaman dulu berwarna kuning. Tetapi isi kandungannya ini adalah kitab-kitab turas. Apa makna turas? Yakni warisan ulama silam. Ada kalanya kitab yang kita belajar tu usia dia nak dekat 1000 tahun. Adanya yang 900 tahun, 800 tahun. Kitab Imam Al-Ghazali saja dah nak kat berapa ratus tahun. Begitu. Kitab ni sendiri ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri pada sekian lama. Pada waktu yang dulu. Dan kitab-kitab yang lain, macam Ajah tanya tadi, kalau dalam dunia pengajian pondok Melayu, contoh kitab Faridatul Faraid, Syekh Ahmad Al-Fatani, kitab Munyatul Musalli Syekh Daud Fatani. Cuma kadang-kadang jangan silap, ada kadang disebut Syekh Daud Fatani itu anak murid Syekh Ahmad. Syekh Daud Fatani ni awal lagi daripada dia kurun ke-17. Kurun ke-17 Syekh Daud Fatani, kitab Munyatul Musalli, Durrul Thamin itu kitab yang dikarang oleh ulama pada kurun ke-17. Kelebihan beliau ini Syekh Daud Fatani antara beberapa orang ulama yang menjadi imam dan khatib semayang Jumaat bagi mazhab Asy-Syafi'i pada zaman beliau di Makkatul Mukarramah di Masjidil Haram. Zaman dulu boleh semayang ikut mazhab masing-masing. Ada 4 kuadran. Betul lah sebut kuadran 4 kan. Jadi yang antaranya yang menjadi ulama Melayu, ulama Nusantara, yang menjadi imam dan khatib dan diperakui keilmuan beliau dalam mazhab Asy-Syafi'i, Syekh Daud Fatani dan Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Daud Al-Fatani, di situ. Subhanallah. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, digelar Sayyidul Ulama fil Hijaz. Penghulu ulama di
Di Mekah, hebat tak hebat? Sebab itu, kadang kita tak perasan perkara ini. Tetapi pada suatu zaman, mereka ni diakui keilmuan mereka. Bukan bertaraf lokal saja, global lah. Begitu, subhanallah. Dan kalau tak salah saya, beliau ni Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ahmad Jufri juga termasuk dalam 100 ulama yang berpengaruh yang diakui keilmuannya oleh Al-Azhar Al-Sharif pada zaman beliau. Dan beliau banyak mengarang kitab-kitab, termasuk kitab tafsir, yang kalau nama judul kitab dalam tafsir itu Pelita Al-Quran. Jadi antara lain tu. Jadi beliau ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ulama besar pada zaman beliau dan orangnya yang Masya Allah tabarakallah. Beruntung kita berpeluang untuk belajar, dan saya pilih kitab ini kerana ianya ringkas namun padat, dan insya-Allah bila kita belajar kitab ini, sekurang-kurang ilmu fardu ain kita yang perlu kita tahu, yang ini tentang al-ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat, kita telah pun kita dah cover pengajian tersebut. Sebab apa? Ini penting untuk kita bila kita belajar kitab tersebut, ya, kita apa-apa kitab agar apa? Agar lepas kita ilmu fardu ain kita. Ya. Okey, menarik juga soalan tu. Kalau saya jawab jadi panjang cerita, tapi tak apa. Kitab Jawi kita ni secara asas, bila sebut kitab Jawi, kitab agama, asas pemahaman kita. Namun pada pada zaman dahulu, segala ilmu diperbahaskan, ditulis di dalam kitab-kitab dalam bahasa Jawi secara umumnya. Kita faham kitab Jawi, kitab agama. Pahaman kita biasa. Bahasa Jawi maknanya bahasa Melayu yang tulisannya tulisan huruf hijaiyah lah, huruf-huruf hijaiyah. Tapi ada yang pa tu tak adalah Arabnya. Pa, nga apa semua tak ada. Tak ada baris. Berkaji kitab Turath, kitab Jawi. Tadi menarik nak sebutkan jawapan kepada soalan hajah tu, bahkan bukan kitab agama, bahkan pelbagai disiplin ilmu ditulis dalam kitab, sehingga kitab mengenai cara pembuatan senjata api. Ada orang ingat kita, orang Melayu kita berperang dengan penjajah pakai keris tombak saja, tidak. Bahkan antara yang zaman tersebut ada senjata api yang dipelopori oleh orang Melayu kita, setinggar dan sebagainya. Meriam, kalau zaman kita kata bazooka dan sebagainya gitu. Ini zaman dulu pembuatan senjata api, bukan senjata itu, telah pun dipelopori oleh orang kita, dan dah ada seumpama macam senapang ataupun pistol, ya, zaman tersebut. Dan benda tu tak ada lagi pada kita. Maksud tak ada tu, manuskrip tu ada pada negara-negara penjajah. Dia memang ada dah lama, dan kita memang mahir. Ala kulihal, yang nak dimaksudkan yang tadi kita sebut kitab Jawi adalah kitab-kitab agama lah. Dalam apa juga. Baik, kembali. Baik. Dalam kuliah yang lepas ada tak saya sebut rukun penulisan kitab? Ada kan? Belum lagi. Baik. Boleh buat catatan sedikit, ya. Baik, itu sedikit sebanyak tentang musannif, pengarang kitab kita. Baik. Boleh tak sebelum kita pergi kepada rukun penulisan kitab, ya, kita pergi kepada, ada tak? Kalau ada lah. Kalau ada pada kitab kita tu kandungan. Ada tak? Cuba cek. Ada, ya? Okey, boleh kita buka sekejap. Paling-paling tidak pada kuliah yang pada hari ini kita tahu apa benda kita belajar. Pertama, kandungan, boleh dah buka ya muka surat dia? Baik. Pertama, pendahuluan daripada penyusun, yakni mukadimah daripada penyusun, daripada pengarang kitab kita. Nombor 1, pelajaran pertama, erti tauhid dan pengambilannya. Maksud pengambilannya tu sumber dia daripada mana, ya. Nanti kita akan sebut. So at least sebelum kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum kita pergi lebih jauh tu, ya,
sebelum kita pergi lebih jauh, makna kita tahu apa isi kandungan kitab kita, faham ya? Kita insyaAllah dengan izin Allah kita akan terus mempelajari kitab ini. Cumanya awal-awal ni kita tahu apa kita belajar. Baik. Iaitu erti tauhid dan pengambilannya nanti akan kita bahaskan. Apa pelajaran kedua tentang iman, apa itu iman dari sudut bahasa, dari sudut syarak. Pelajaran yang ketiga, percaya kepada Allah. Kenapa diambil dari percaya kepada Allah? Sebab dia termasuk dalam rukun iman yang 6 perkara. Baik. Jadi, kitab ini perbahasannya semua berkenaan dengan rukun iman yang 6 perkara tersebut. Dan perbahasan yang tuntas, percaya kepada Allah. Soalan yang telah kita beritahu pada kuliah yang lepas. Bila sebut tentang iman, rukun yang pertama, percaya kepada Allah, makna apakah perbahasan utama yang ada pada kepercayaan kita kepada Allah? Apa perbahasan dia? Siapa ingat? Ada 3 orang, seorang jawab 1. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali soalan. Kau tak faham soalan, boleh tanya. Tak faham soalan, tanya soalan balik sebelah. Baik. Soalannya begini, percaya kepada Allah, betul. Salah satu rukun iman. 6 perkara, rukun yang pertama, percaya kepada Allah. Dalam percaya kepada Allah tu, apakah perbahasan yang utama di dalam dia? Apa? Iya, lebih spesifikkan lagi boleh? Iya, itu jawapan dia dah. Khalas, bagus. Baik, jadi kurang-kurangnya dah nampak dah. Sebab sebenarnya bukan nampak, dah ada tulis kat situ. Situ tengok kat bawah tu. Tu ada. Betul ke tak betul? Bawah percaya kepada Allah tu, pelajaran keempat. Baru dia masuk situ. Sifat wajib bagi Allah, lawannya. Semua tu, itulah perbahasan. Cuma dibahas secara detail. Daripada wujud, sampailah kepada kaunuhu mutakalliman dengan dalil nakli Al-Quran dan juga hadis. Cuma dalam kitab ni tak diberikan dalil hadisnya, tapi sekiranya ada yang berkaitan dalam pengajian kita akan beri. Dan dalam kitab kita cuma diberi setiap daripada sifat wajib tu diberi satu ayat Al-Quran, dan dalam insya-Allah pengajian kita ni bila kita teruskan ini insya-Allah, maka akan saya berikan biiznillah ayat-ayat Al-Quran yang lain yang ada, jadi menyokong kepada ni sifat wujud, dalil dia bukan ayat ni saja, ayat ni sekiranya ada, dan pasti ada ya. Sifat kidam, ayat ni begini, baqo ayat ni yang ada dalam kitab tambahan lagi begini, ataupun hadis yang menyokong ya. Di samping diberikan dalil akli, menurut akal yang waras. Sebab tu kadang-kadang perasan tak kalau ada orang tanya kan, bila dia tak puas hati, dia tanya mana dalil. Perasan tak orang selalu tanya mana dalil? Macam mana kita nak jawab? Jawapan pertama, lapis pertama, pasal dia semua jawapan dia ada lapis-lapis dia. Bukan kuih lapis je ada lapis. Macam mana kita nak jawab? Kadang-kadang orang yang tanya dalil tu dia kata, mana dalil? Awak mengaji ni sifat 20 ni mana dalil? Tahlil ni mana dalil? Baca Yasin ni mana dalil? Tu. Maulid ni, awak duk buat maulid ni mana dalil? Macam mana kita nak jawab? Mula-mula kita nak jawab orang macam ni. Bukan kita nak jawab, kita nak bergaduh. Tak. Cara nak jawab, nombor 1, kita tanya dia, minta maaf tuan, minta maaf puan. Dalil tu apa makna? Tu yang mula-mula. Kita tanya dia balik apa makna dalil. Ni bukan nak ajak bergaduh. Jangan. Bukan nak suruh panjang cerita tak. Bukan. Sebab kadang kita kena beri pengajaran tu berdasarkan ilmu, bukan emosi. Emosi tak habis cerita. Tu tak habis. Jadi kalau dia bertanya kan, contoh sekarang ni kan, ibu-ibu yang mengaji sekarang ni, mengaji sifat 20. Ada yang tak puas hati, dia kata,
Apa dalil ni sifat 20 ni? Nabi tak ajar pun sifat 20. Betul tak? Ada orang macam tu. Nabi tak ajar pun sifat 20. Pening juga kita nak jawab. Walau kita dah ngaji sekian lama, kalau kita tak tahu the right answer. So, in order to answer that sort of question, first, kita nak tengok tahap dia. Bukan nak tengok tahap tu kita nak uji, nak kata dia bodoh ke pandai ke tak. Kita tanya, dalil tu apa mana? Tengok dia jawab. Apa dia jawab? Kalau dia sekian lah. Tak payah panjang cerita. Tak apa. Beritahu dekat dia. Kan? Cari makna dalil, nanti kita sembang lain lah. Kita minum kopi lagi baik. Makan kuih ke, makan kek ke apa. Settle. Nampak? Sebab tak kesudahan. Kalau dia tanya dalil, makna dalil pun tak tahu. Faham tak? Dia tanya dalil. Oh, dalil tu buktilah. Apalah, ginilah. Okey. Dia sebab makna dengan terjemahan tu tak sama. Saya bagi satu contoh ibu-ibu. Kalau saya belum pernah bagi tahu atau saya belum pernah tanya, cakap belum Kalau saya dah cakap dah, supposedly you dah tahu. Saya nak tanya, apa makna subhanallah? Berfikir dulu sebelum jawab. Saya bukan bagi warning yang salah faham, tak maknanya. Okey. Teruskan, ke ada jawapan lain? Okey, oh masya-Allah, okey. Lagi? Okey, tak apa surrender lah orang kata. Tak apa. No worries, kita belajar. Bila tanya makna, bila ditanya apakah makna subhanallah. Okey. Secara umumnya orang akan jawab Maha Suci Allah. Biasa. Sebenarnya itu terjemahan daripada subhanallah. Makna, apakah erti dia? Bukan terjemahan dia. Erti subhanallah, makna subhanallah ada dua. Satu tu Hajah dapat. Nombor satu, ni tak tulis lah. Nombor satu, Maha Suci Allah daripada, saya ulang, Maha Suci Allah daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Saya ulang sekali lagi. Kalau ditanya makna, bukan terjemahan, makna subhanallah, jawabannya yang pertama, Maha Suci Allah daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Itu satu. Nombor dua, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Okey, nampak di situ. Betul lah jawapan tu, Maha Suci Allah, terjemahan. Maknanya, Maha Suci Allah daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Nombor dua, Maha Suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Tadi perbahasan dalil tak habis lagi kan? Betul. Jadi kalau dia kata dalil tu buktilah, ni gitu ginilah, okey. Kan? Biasalah ada orang dia menjawab juga. Tapi apa sebenar takrif ataupun maknalah kita nak sebut dalil itu sendiri? Makna dalil itu sebenarnya sesuatu yang menunjukkan, saya ulang boleh salin. Apa makna dalil? Sesuatu yang menunjukkan. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Saya ulang Apa makna dalil?
sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Boleh nampak? Tu. Bila dia faham makna, di situ dah soalan yang dia tanya kita tu, dah terjawab dengan sendiri. Saya ulang sekali lagi. Dengan dia memahami makna, bukan terjemahan saja ataupun sinonim kan. Dalil, bukti, burhan, begini. Bukan faham sinonim saja. Bila dia faham makna, soalan yang dia lontar pada kita tu dah terjawab dengan sendiri. Apa tadi? Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Baik. Contoh. Buka kitab kita. Tak apa, kemukakan. Baik, itu suruh buka kitab tu, buka. Okey. Buka pelajaran ketiga, sebab kitab saya ni saiz tak sama dengan ibu-ibu. Ibu-ibu just cari pelajaran yang ketiga, percaya kepada Allah. Mungkin muka surat 3 ataupun 2. Muka surat saya, muka surat 5. Muka surat ibu-ibu, muka surat 3. Buka muka surat 3. Secara umum, dalil asas ilmu tauhid ini dan kewajiban dia mengaji, cuba tengok pada pelajaran yang ketiga. Kita tak buka kitab lagi ni, belum lagi. Sebab aku kata, depa duk tanya mana ayat Quran. Ada dalam. Secara umum dan secara dasarnya, dalil mengaji ilmu tauhid, kewajiban dia, seorang baca tengok, dengan itu kewajiban. Tu ayat Quran yang pertama, maksud pertama tu bukan dia yang pertama turun ke apa. Yang boleh kita beritahu secara umum dan asas. Kalau orang tanya apa dalil hampa mengaji ni, sifat 20 lah, apalah. Nombor 1, dalilnya di dalam surah Muhammad ayat 19, Allah berfirman, tadi ajar tanya, macam mana tu contoh? Ni contoh dia. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak? Tak apa, tak ingat pun, ingat Muhammad 19 pun, nanti duk belik Quran. Lama-lama dia hafal. Kalau kita baca tahlil kan ada fa'lam annahu afdalu zikru fa'lam annahu la ilaha illallah, tu gabungan bacaan hadis dan juga Al-Quran. Afdal zikir adalah la ilaha illallah. Boleh ya? Sebab tu kita pernah sebut dalam kuliah yang lepas. Kalau saya tak pernah sebut, beritahu saya belum pernah. Kalau saya dah pernah sebut, sebagai pengulangan sahaja. Bagi orang yang mempertikaikan zikir Allah, ada tak saya sebut dalam kuliah lepas? Tak ada. Tulis. Kalau orang petikai zikir Allah, dia kata tak ada dalil. Dia kata Nabi tak ajak. Nabi tak ajak dia tahu. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah ajak. Kalau nak zikir, subhanallah lah. Alhamdulillah lah. La ilaha illallah lah. Pasal apa? Allah aja, zikir mufrad. Dia kata tak ada manfaat. Yang kata Profesor Madya doktor. Hebat lah. Konon hebat lah. Tak. Pasal apa kata tak hebat? Nombor 1, dia kata, bukan kita nak pelekeh dia, tapi dia sendiri merendahkan martabat dia dengan tak faham. Sebab kita bila disebut ilmuwan ataupun agamawan, di sini kita kena faham. Bukan kita letakkan diri kita, aku ada ni, aku ada tu. Tak. Ulama yang memperakui keilmuan kau. Bukan kau sendiri kata kau ilmuwan, ataupun orang awam, orang yang jahil yang tak tahu apa, yang angkat kau jadi ulama. Tidak. Bukan itu. Kalau macam tu, semua nak tanya. Orang kalau pilih pemain terbaik bola, kan, pemenang bola tu, best footballer of the year, yang pilih orang awam ke di kalangan atlet sendiri, jurulatih ke, pakar dalam bidang sukan ke, siapa? Fikir sendirilah. Itu cerita bola. Boleh semua, ada peminat, aku minat yang ni, dialah pemain terbaik.
Aku peminat apa nama pasukan ni, pemain ni memang itu dia. Tak, dia tengok daripada pelbagai sudut. Kadang-kadang pasal apa dia? Dia ada kriteria. Itu hal dunia. Mentelah lagi hal akhirat, bukan orang awam yang nilai. Jadi tadi kan saya sebutkan tadi, bila dia pertikai sebenarnya dia dah senyap dah, dia dah senyap dah pasal dia dah tak ada hujah. Jadi jawapan dia ataupun dalil lah kita kata, sebab dia kata Nabi tak ajar, maka kita sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 110. Apa dia? Surah Al-Isra ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, Quli da'ullah awida'ur rahman. Apa ayat dia? Al-Isra ayat 110. Apa ayat dia yang berbunyi? Quli da'ullah awida'ur rahman. Apa makna ayat ini? Serulah nama Allah dan serulah nama Ar-Rahman. Dalam ayat yang lain, ya, kita disuruh untuk apa dia? Untuk berdoa dengan Asmaul Husna fad'u biha. Kita disuruh untuk berdoa dengan Asmaul Husna, berdoalah dengan nama-nama yang baik itu, doa dengannya. Itu dalil umum. Dalil khusus bila sebut Allah, zikir Allah, Allah tadi. Surah Al-Isra ayat 110. Soalan. Kalau hang kata Nabi tak ajar, ayat Al-Quran ni ada tak termasuk dalam Al-Quran? Surah Al-Isra tu ada ke tak ada? Ada. Ayat 110 tu ada ke tak ada? Ada. Jadi tang mana kata Nabi tak ajar? Bila hang kata Nabi tak ajar, dalam Quran tu ada, makna hang mendustakan Nabi tak? Nampak di situ. Nampak di situ. Kadang orang tak nampak, sebab tu yang tak nampak dia ada dua saja. Buta mata atau buta mata hati. Atau buta perut lah orang kata. Sekarang ada. Dalam Quran ada seru nama Allah. Tiba satu belah sana dia sebut, dia kata, itu bukan zikir, itu seru Allah. Tepuk dahi kita. Hang ni faham tak makna zikir? Zikir ni makna ada dua. Satu, mengingati Allah. Satu lagi, menyebut nama Allah. Menyebut akan Allah. Sifat-sifat Allah. Dia pusing pula. Kita kata, hang faham tak makna? Ini yang ikuti pengajian ni. Pengajian apa yang pendakwah ni, kita nak sebut pendakwah pun tak gamak, ustaz pun tak gamak, pasal dia kira pendakwah. Yang ikut ni semua ramai-ramai ni, geng muslimat, ya, makcik-makcik dia kata. Makcik-makcik dia tanya, betul ke ustaz, tak boleh ke? Ya, tak boleh, Nabi tak ajar. Lepas tu bila ulama ahli sunnah wal jamaah dah jawab, benar dah lama dah. Lepas tu dia kata, itu bukan zikir, itu seru. Apa hang tak faham, benar sangat tak faham. Boleh nampak tak di situ? Dia pusing sampai apa? Supaya makcik-makcik, ya, ibu-ibu semua tak payah berzikir lah. Itu je tujuan dia. Yang tak bagi kita ingat Allah satu saja, syaitan. Di situ. Boleh faham ya? Di sini kalau orang tak faham, tadi kita sebut dalil dia, quli da'ullah awidur rahman. Tu dalil khusus. Kalau hang kata Nabi tak ajar, Nabi tak sebut ke ayat tu, tak tertulis ke oleh para sahabat. Nabi SAW perintah sahabat juru tulis Al-Quran kan, tak ada tulis ke? Dia nampak di situ. Yang penting dalam agama ni apa? Pemahaman. Allah ajar Nabi SAW, Allah ajar Nabi dalam Quran, Rabbi zidni ilma. Betul. Itu dalam Quran. Ya Allah, tambahilah aku dengan ilmu. Kemudian Nabi sendiri SAW berdoa apa? Warzuqni fahman. Allah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini doa Nabi. Tadi ayat Quran dan doa Nabi, Allah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan rezekikan, ya Allah, ya Tuhanku, tambahilah aku dengan ilmu
Dan rezeki kalau aku dengan kefahaman. Ilmu bertambah. Sampai PhD ada tujuh lapis punya PhD sekalipun. Kalau dia tak faham, dia tak faham. Faham tak? Sebab tu kalau kita tanya faham ke faham, jangan tu pening orang. Kita tanya faham ke tak faham. Dia tak negatif perkataan tak tu. Sebab kalau saya tanya ni, ajar apa nama ajar ni? Ajar Zainab. Zainab macam nama anak saya. Tu. Dia ada satu makcik di Puncak Alam tu, saya panggil Zainab. Dia pun suspend. Berdegar darah saya. Siapa berani panggil Zainab ni nama saya? Tak, tu anak saya tu Zainab. Dia pun berdegar. Panggil Zainab. Biasa anak berlari kan. Zainab. Tu. Tak tu nak kata. Kata. Dia suspend. Zainab. Dia pun makcik tu dah suspend. Siapa panggil? Tu. Tadi kembali kita tadi. Apa tadi? Sebelum Zainab tadi tu apa? Apa soalan? Siapa ingat? Tak ingat? Okey. Kefahaman tu. Kefahaman. Nabi minta kefahaman. Minta direzekikan kefahaman. Kerana kalau dia tak faham, jadi salah faham. Tentang yang saya sebutkan tadi, ada orang tanya, faham ke faham? Alamak, dia tak faham. Tapi dia kata nak kata tak, kata negatif pula. Tak, kalau hang tak faham, dia tak faham. Sebab tidak ada negatifnya. Sebab selalu para tutuk guru, para ulama' dia bagi pesan macam ni. Para tutuk guru, dia tak risau sangat anak murid tu tak faham. Yang dia risau kalau anak murid dia faham. Faham tu apa yang betul, apa yang dia faham. Betul ke yang dia faham? Kalau betul tak ada masalah. Sebab kalau tak faham, kita boleh ulang lagi. Kita boleh ulang sampai faham. Kalau yang dia kata, saya kata faham. Faham ikut fahaman dia. Atau fahaman dia kata Nabi tak sebut. Nabi tak ada pun sebut Allah, Allah, Allah. Contoh. Dia kata. Tapi ada tak ayat Al-Quran tadi? Sebab itu kita ilmu pemahaman tu satu anugerah daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Ada orang dia tak dapat benda ni. Hingga Nabi bagi tahu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak bagi dia baik, Allah bagi dia faham ilmu agama. Di dalam kaedah menyebutkan dia ada mafhum mukhalafah, keterbalikan daripada makna atau intipati daripada hadis ini. Apa keterbalikan ataupun di sebalik hadis itu, apakah makna yang terselindung daripada hadis atau daripada makna sesuatu, itu disebutkan mafhum mukhalafah, keterbalikan dia, iaitu barang siapa yang Allah nak bagi dia jahat, Allah tak bagi dia faham ilmu agama, wal iyazubillah. Yang kita faham, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak bagi dia baik, Allah bagi dia faham ilmu agama. Keterbalikan makna daripada hadis itu, sekiranya Allah nak jadikan kau ni jahat, wal iyazubillah, engkau tak diberi faham ilmu agama. Nampak di situ? Dan menjadi bertambah bala apabila dahlah dia tak faham dan sesat, dia buatkan orang tak faham lagi bertambah sesat. Nampak di situ. Di situ dan berbangga-bangga dan mempertahankan kesesatannya sampai apa? Tu. Wal iyazubillah. Nampak? Itu baru satu contoh umum. Cuba buka sikit lagi. Saya tak pasti muka surat berapa ibu-ibu, tapi ibu-ibu cari huraian sifat wujud. Berkemungkinan muka surat 6. Betul. Okey. Seorang Ajahwan baca dalil nakalnya ialah, ni tajuk dia apa? Huraian sifat wujud. Dalil nakalnya ialah nakal. Ya. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, hingga akhir ayat yang ke-34. Okey.
Salah satu daripada dalil yang banyak tentang pelajaran sifat 20, khususnya dalam bab wujud, ayat ini. Surah Ibrahim 32-34. Apa dalil umumnya ibu-ibu? Kalau orang tanya, kan tadi kan, cakap, mereka duk tanya ayat Quran. Jawab kat mereka, kalau wujud ada 2,700 dalil. Berapa? Jangankan satu, dua dah cukup. Ini ada 2,700 dalil. Dekat mana ni awak sebut ni? Pandai-pandai aja. Cari apa? Buat catatan. Ada 2,700 nama Allah. Ada 2,700 nama Allah di dalam Al-Quran. Ada 2,700 nama Allah di dalam Al-Quran yang menjadi dalil umum. Saya ulang, yang menjadi dalil umum bagi wujudnya Allah. Tu. Dalam ayat yang 32-34 ni berapa kali disebut nama Allah? Allahul Ladzi, satu kali. Lagi apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dua kali. Dua ayat, dua kali. 32, 34, ada tiga ayat. 32, 33, 34. Dalam dua ayat, dalam tiga ayat itu, dua kali disebut nama Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, tu sekali. Kemudian wa in ta'uddu ni'matallahi la, ada Allah di situ. Dua. Itu baru dua. Ada berapa lagi? 2,698 lagi. Hampir cari sendiri. Dah, jumpa. Buka sikit-sikit je. Tengok buku seterusnya, Qidam dan Baqah. Jumpa tak huraian sifat Qidam? Jah, sebelah. Hajah Zainab baca. Dalil nakalnya ialah sifat Qidam. Nanti. Ayat dia. Dalil nakal ialah firman Allah, huwa awwalu. Dalil baca. Dalil nakalnya. Huwa awwalu wal akhiru. Ya. Baik. Surah apa tu? Ayat 3. Kalau orang tanya, dan puak tu tanya, hang ngaji sifat 20 ni ada dalil ke? Bagi ayat yang kedua. Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Senang nak ingat, ada awal, ada akhir, ada zahir, ada batin. Ada kalanya ayat-ayat Al-Quran ni tidaklah susah tara mana nak ingat, sebab macam bahasa kita, sebab bahasa kita ada yang mengambil menciduk daripada bahasa Arab. Ayat yang berbunyi huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal. Apa makna maha awal? Bukan yang mula-mula, bukan yang first, dak. Maksud maha awal yang tiada permulaan pada kewujudan dia. Di situ. Wal akhir, dan yang maha akhir. Apa makna maha akhir? Makna maha akhir itu maknanya bukan yang last sekali dak. Iaitu yang tiada kesudahan pada kewujudannya. Wal-zahir, dan Allah yang maha zahir. Apa makna maha zahir? Allah Ta'ala yang mengetahui segala yang nyata, yang tampak kelihatan. Hari ini yang nampak 3 orang. Malaikat kita tak nampak. Orang tak saya kira lah orang ada berapa. Begitu. Itu yang zahir. Wal batin, yang maha batin makna apa? Yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Itu makna dia. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Agak-agak ibu-ibu lah. Ada berapa dalil sifat 20 dalam satu ayat? Cuba tengok, jangan tengok muka saya. Mungkin ada jawapan, tapi tengok dekat kitab. Ini yang penting pelajaran kita.
Memang kita nak khatam, kalau boleh kitab ni cepat-cepatlah. Kalau nak khatam senang je, baca je, khatam lah, khatam baca. Nampak? Tapi nak faham itu, nak beramal, nak ikhlas beramal, apa ilmu yang kita faham, itu main proses. Takes time. Daripada yang kita tanya tadi, ibu-ibu boleh jawab dan menunjukkan kefahaman. Ayat ini satu saja, kan? Tapi ada 3 dalil sifat 20 dalamnya yang wajib bagi Allah. Yang pertama, Allah sedia ada. Nombor 2, Allah maha kekal. Nombor 3, Allah maha ilmu. Nampak? Saya ingat cukup tu. Betul apa kita kata? Kalau orang nak tolak lagi, dia nak petikai lagi, tak tahulah. Dia kata, apa nama? Dia kata, apa tadi? Mana dalil? Dalam Quran ada. Bila dia petik Quran pula, dalam Quran tu ada. Memanglah ada. Bukan tak ada. Awak je tak jumpa cari. Itu je. Sebab tu kadang-kadang orang yang tanya dalil ni, kita bagi dia tanya balik soalan tu, dalil tu saja. Tak payah panjang-panjang cerita je. Kalau dia tak tahu jawab, ataupun dia sekadar jawab ini buktilah apa. Okey, ingat tak tadi takrif? Apa maksud dalil? Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Kalau kita terpaksa terang makna dalil itu pada dia, ini makna sebenar. Awak boleh terima tak? Itu makna dalil. Itu ulama sepakat tu. Sepakat makna dalil itu sepakat. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Baik, bila kita dah kemukakan satu, apa maksud kita kemukakan? Tunjukkan padanya dalil. Apa makna dalil? Menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Sekarang ni kau pertikai sifat 20. Sekarang kita dah sebut untuk wujud ada 2,700 dalil. Untuk kidam ada salah satu dalil, apa dia? Huwa awwalu wal akhir. Contoh. Untuk baqa apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Untuk mukhalafatu hulil hawadith, apa dia? Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk qiyamuhu bi nafsih, apa dia? Contohnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Untuk wahdaniyah apa? Qul huwallahu ahad. Ataupun ayat lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Tu. Untuk qudrah innallaha ala kulli syai'in qadir. Untuk iradah fa'alul lima yurid. Apa lagi nak kata? Satu kita bagi. Hang nak cakap apa lagi? Tapi Nabi tak sebut sifat 20. Hang pandai-pandai. Macam nak jawab? Dia nak lawan lagi. Sedap juga bagi macam tu. Tapi orang-orang yang, tak maaf sebut bebal ni, dia memang susah sikit. Dia macam bercakap dengan dinding lah, langgar tembok lah. Bagi macam tu memang buah petekian macam buah penamat lah. Tapi dia tak puas hati. Tapi Nabi tak ada sebut pun. So macam mana kita nak jawab? Dia ada jawapan dia. Saya sekarang ni mengajar bukan nak mengajar ibu-ibu berdebat. Dah, jangan salah faham ni. Saya beritahu ni untuk dalam hati kita ada benteng. Apa maksud benteng? Bukan suruh debat pun. Bila kita senyap pun bagus juga. Cumanya bila kita ada benteng, mereka duk nak masuk, nak penetrate kita punya, ada firewall kita. Pasal kita dah tahu. Bila dia kata, tapi Nabi tak sebut. Mana pernah sebut pun sejak zaman Nabi, apa-apa tak ada pun Nabi sebut. Jawaban kita mudah saja. Bila sebut sifat 20, yang disusun oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, imam kita dalam Tauhid, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, disebutkan cara ataupun manhaj ataupun metod yang disusun dan dibukukan. Metod, cara, kaedah yang disusun dan dibukukan sahaja. Metod, cara, kaedah yang disusun oleh beliau. Tapi daripada mana? Sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi,
bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam lagi memang dah ada. Macam inilah jawapannya. Kalau yang macam Hajah bagi tu memang nak buah penamat teruslah. Kata drop shot ke apa ke ikutlah kan. Tapi macam dia tak puas hati. Kita kata macam ni. Tapi tak ada Nabi sebut. Kita kata ada. Bila kata ada, biar dia pening sikit. Ada. Macam mana tu ada? Ada ke? Ada hadis ke? Macam mana kita jawab? Metod cara manhaj itu disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi itu, ya. Walaupun nama, apa dia? Nama istilah tu, nama ilmu tu, sifat 20 tak ada pada zaman Nabi, tak ada pada zaman sahabat, akan tetapi, ibu ingat ni, tengok kejap sebelum tulis. Akan tetapi isi kandungan ilmu sifat 20 itu, ilmu pengajian sifat 20, iaitu ilmu pengajian tauhid, ilmu pengajian akidah itu bukan sahaja ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam lagi. Tu kita kata jawapan kita pendek saja, ada. Bila dia kata ada tak zaman Nabi, kita kata ada, pening kepala dia. Tapi kita bila jawab ada tu kena ada backup lah. Yang kita kata ada, lepas tu nganga. Ada? Memang habis lah kita. Bila kita sebut ada, apa yang ada maksud je. Walaupun nama istilah itu tiada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi isi kandungan ilmu sifat 20 ni bukan sahaja sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sejak tok Nabi Adam AS lagi. Sejak zaman tok kita Nabi Adam AS lagi. Apa sebab dia? Dengar dulu. Sebab dia macam ni. Semua Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam daripada Nabi Muhammad SAW hinggalah ke Nabi Adam alaihi salam, semua ajar umat dia Allah tu wujud. Betul tak? Semua ajar umat dia Allah tu esa. Semua ajar umat dia Allah maha kuasa. Allah maha berkehendak. Allah tak serupa dengan makhluk. Apa lagi kalau dalam bab Nabi Rasul? Semua sifat para Nabi Rasul, siddiq, amanah, fatanah. Sama ke tak? Sama. Jadi inilah yang diajar dalam pengajian sifat 20. Walau namanya tiada, pelabelannya tiada, ya, the name itself tak ada, isi kandungan daripada ilmu ini telah pun ada, bukan saja sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sejak zaman Sayyidina Adam alaihissalam lagi. Tu, nampak tak? Sekali lagi, tujuan kita beritahu ni bukan suruh berdebat. Jangan ibu-ibu, tak payah. Cukup sekadar kalau dia tanya dalil, kita tanya dia makna dalil, dia tak tahu, dah habis itu. Sebab orang yang nak tahu kebenaran kita boleh layan. Bukan kita kata layan orang ke apa, tidak. Kalau betul-betul dia nak tahu kebenaran, bila sampai kita sebut dekat sini, akal dia boleh berfungsi. Hati dia akan terbuka. Semuanya dengan izin Allah. Kalau dekat sini pun kita beritahu dia tak boleh terima lagi, kita tak payah. Sekian, Assalamualaikum, habis cerita. Dia cari, dia pusing-pusing. Macam tadi saya kata, bila kita sebut Qulina Allah Awidur Rahman, dia kata itu bukan zikir, itu seru. Mengaji mana? Mengaji Timur Tengah sana, Madinah ke mana hala, tapi hidayah, kefahaman itu. Nampak tak? Samalah macam orang tanya kepada kita. Contoh ilmu fiqh, ilmu tajwid. Ni soalan dia menarik kan ni. Ilmu tajwid ada tak zaman Nabi? Jawab, biar fikir dulu. Jangan main terus jawab je. Ilmu tajwid ada tak zaman Nabi? Ilmu mustalah hadis ada. Apa dalil? Puak-puak ni kalau baca Quran, tip top, dia panjang pendek kita, dengung apa semua. Kalau kita salah, dia tiaw semacam. Dia, tak betul baca tu. Tapi kita nak tanya, ilmu tajwid ada tak zaman Nabi? Fikir dulu sebelum jawab. Tak apa, Hajah kata ya, angguk. Hajah kata ada, kata tak. Tak ada.
Okey. Ya, Irfan. Seorang kata ya, seorang kata tak, ajar apa? Berkecuali. Okey, baik. Apa jawapan dia? Jawapan dia sama dengan apa yang kita sebutkan. Walau istilah ilmu tajwid tu, nama tu tak ada. Jangan kata ada, memang tak ada. Tapi ada dalil tak asas di dalam Al-Quran. Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Walaupun nama tu tak ada. Nama memang tak ada. Isi kandungan dari ilmu tajwid ada dalilnya. Dan bacalah Al-Quran secara tertil. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran kama unzila." Bacalah Al-Quran sebagaimana ianya diturunkan. Yang mana kita mengaji, saya dipahamkan kat sini kan, fokus daripada pembacaan Al-Quran. Bagus, tak ada masalah. Cuma jangan kita langsung tinggalkan ilmu ni, tauhid ni wajib. Kalau orang tanya apakah hukum mengaji tajwid? Belajar tajwid, apa hukum dia? Fardu kifayah. Hukum beramal dengannya fardu ain. Apa contohnya? Contoh kita 3 orang ni, kita 4 orang ni lah dengan abang tu 5 orang mengaji dengan ustaz kita. Kita tak mengaji tajwid tu, kita tiru sebiji bacaan dia, betul bacaan kita. Kita tak tahu ni panjang, ni pendek, ni apa, ni dengung. Tapi kita semua boleh tiru sebiji. Bacaan kita mengikut hukum tajwid. Tapi kenalah mengaji, bukan suruh tak mengaji, jangan salah faham tak? Tapi mengaji dia, hukum dia, mengaji dia fardu kifayah. Beramal dengannya fardu ain. Kalau tauhid, apa hukum dia? Fardu ain, tidak dapat tidak. Jadi sebelum ni kita zaman Nabi tak sebutlah ilmu tajwid, tapi ada tak? Ada. Sama juga. Walaupun zaman Nabi tak, Nabi ada ajar tak? Rukun solat 13 perkara. Ada tak? Nabi tak ajar. Hadis ni Nabi ada kata, ini hadis hasan, sahih, dhaif. Adakah Nabi sebut? Tak ada. Pasal apa? Sekarang ni baru ada. Jawabannya, walaupun istilah atau nama ilmu itu tak ada zaman Nabi, bukan bermakna ia salah ataupun ia tak benar. Sebab itulah kandungan ilmu tauhid ini, pengajian tauhid, pengajian akidah di dalam pengajian sifat 20 ini telah ada sejak zaman Nabi Adam AS. Lepas tu saya kata jawapan dia pendek saja tadi. Kalau orang tanya ada ke tak ada? Ada. Pening kepala dia. Ada pula. Aku biasa dengar pokok ni kata tak ada. Ada, pendek saja. Ada dengan syarah yang kita syarahkan tadi. Walaupun namanya tak ada, tetapi isi kandungannya ada. Nak faham tadi saya bagi tahu contoh tajwid tadi. Tu saya kata puak-puak ni kalau bagi bacaan Quran, bagi kat depa. Tu. Jangan salah, sifatul huruf, makhrajal huruf, tajwid, ni semua begini begitu. Masya-Allah. Tapi bila kita tanya, tajwid ada tak zaman Nabi? Tu saya suruh fikir dulu sebelum jawab. Sebab tu kita tengok, walaupun namanya tak ada, kenapa kau boleh terima pula ilmu tajwid? Pasal apa hang baca tu ni pendek, ni panjang, ni dengung? Pasal apa? Pasal apa hang tak baca ikut suka hang? Apa tu? Apa yang dia belajar tu apa? Kalau bukan tajwid lah. Sebab kalau dia kata ilmu tajwid ada ke tidak, sebab tu saya kata fikir dulu. Boleh kita jawab tak ada, boleh kita jawab ada. Tapi kalau kita fikir dulu, tadi jawapan yang kita berikan tadi, kaitkan dengan tauhid, kaitkan dengan sifat 20. Kalau dia kata tak ada, maka bukan bererti nama tu tak ada, ilmu tu tak betul. Ilmu tu salah. Ilmu tu tak ada pada zaman Nabi dah. Sebab tu saya sebut bagi contoh, ada tak Nabi pernah sebut rukun solat 13 perkara? Tak ada. Imam Syafi'i yang susun. Dia susun tu dia pandai-pandai ke sendiri? Tak. Ada kaedah-kaedah dia. Kalau tidak puak kita tak tahu mana satu rukun, mana satu ni begini begitu. Sebab tu golongan ini dia sedang usaha menjauhkan kita daripada ulama. Dia confuse supaya kita lari.
Sebab tu dalam maksud daripada hadis yang sahih, sebelum saya akhir kuliah saya ini, ada benda yang kita kena ingat. Ya, apabila akan tiba pada suatu zaman yang mana manusia ataupun umat lari dari ulama. Dia lari daripada ulama bukan makna dia nampak ulama dia lari. Tak ada. Makna dia tak mau mengaji. Dia tak nak mengaji. Kadang-kadang duduk sebelah rumah pun, sebelah rumah dia tok guru ke, syekh ke, ustaz ke, dia takat tegur dia. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Apa dah makan belum? Takat tu. Dia mengajar mana, dia buat kelas di rumah ke, buat macam kat sini, dia tak mau main, dia tak mau. Apabila akan tiba satu zaman, umat manusia lari daripada ulama, maka Allah akan balakan dengan 3 perkara. Yang pertama dicabut keberkatan pada setiap pekerjaan. Orang dulu-dulu kita tengok, gaji bukannya banyak, tapi boleh bela anak 8 orang, cukup makan, cukup pakai, begini begitu. Tapi sekarang ni kalau kita tengok gaji, kalau dulu kata 800 itu cukup banyak lah, ni sekarang 8,000 pun tak cukup. Keberkatan ditarik. Kalau ada ramai-ramai orang datang dengan ceramah sekalipun beribu-ribu, berapa orang yang dapat hidayah? Setakat syok je lah. Ha habis. Tu yang pertama. Yang kedua, akan dibalakan dengan pemimpin yang zalim yang memerintah. Itu. Maklumlah kita. Yang ketiga, iaitu yang ni kita paling takut sekali. Keluar daripada dunia dengan tercabutnya iman, wal-iyazubillah. Dia mati dalam bahasa halus je, su'ul khatimah lah. Bukan bahasa kasar, tapi hakikatnya mati dalam kafir, wal-iyazubillah. Tu. Jadi kita tengok, minta maaf dengan bahasa. Kalau ceramah umum, kalau mengaji Quran, mengaji tafsir, mengaji hadis, berapa ramai orang? Mengaji tauhid, kira sendiri berapa orang? Kira kanan, depan, belakang, kita kira berapa orang? Tengok. Padahal inikah ilmu, adakah ini ilmu yang kedudukan nombor berapa? Dia bukan kedudukan nombor berapa. Dia terulung sekali. Nombor 1 dia. Mana-mana majlis surau pun kalau kita perasan, dalam senarai kuliah, yang paling susah nak cari orang mengajar kitab sifat 20. Itu memang di Selangor, di mana-mana tempat pun seumpama. Bahkan walaupun rancak pengajian ilmu di Selangor ini, alhamdulillah, tapi penekanan terhadap ilmu sifat 20 ni berapa ramai. Saya bagi satu soalan je semalam kuliah subuh Ahad, saya bagi soalan kepada satu jemaah saya di Meru yang kita baca kitab ni, dan dah masuk bab kalam dah. Saya tanya pada semua jemaah, daripada imam sampai ke Bilal sampai ke semualah. Saya tanya, dekat akhirat nanti, dekat syurga, betul ke ustazah terkenal tu kata, dekat dalam radio, dia kata, kita nanti dapat dengar suara Allah. Betul ke? Betul, ya, betul, ya, ya betul, ya betul, betul, tak ada seorang jawab tak. Soalan ni macam ni. Dia kata nanti dekat akhirat kita dapat dengar suara Allah. Perbahasan dia panjang. Ibu-ibu nak sampai kat sini, saya tak tengok tahun 2024 ke 2023 boleh dan ke. Akan tetapi saya dah bagi hint kat mana kita kena tahu. Kalam Allah tak sama dengan kalam makhluk. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak berbahasa. Kerana Allah tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala itu sedia ada dan ada perbahasan dia. Maknanya kat sini, dekat akhirat tu macam mana? Kita dibukakan hijab, dapat mendengar kalam Allah yang sedia ada. Bukan suara. Nabi Musa yang kita dah explain pada peristiwa Isra wal Mi'raj pada, yang cakap ni bukan orang sebarang. Maksud bukan sebarang tu bukan kita sudut dari ilmu, tidak. Maksudnya terkenal. Bahaya tak? Bahaya. Jadi benda penting, benda ni tolong dalam bab tauhid, tolong ambil daripada ahlinya.
Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang benar-benar mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Dan tak salah dan tak cela kita walaupun ada ustaz-ustazah mengaji lagi, tak salah tak cela. Kami di Hadramaut, di Tarim, di Hadramaut Yaman, orang yang dah alim, bukan alim biasa saja atau nama dia Alim ke Muhammad Alim ke, tak, betul-betul alim. Betul. Duduk lagi mengaji masa zaman guru saya hidup lagi, Sultan Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, ketika beliau masih hidup lagi mengajar di Rubat Tarim, ada pengajian hari Selasa dan hari Sabtu, memang dihadiri oleh orang-orang Tarim termasuk Habib Umar sendiri. Ulama-ulama yang tua, mufti-mufti, ya, yang alim, duduk belajar dengan Habib Salim bin Abdullah bin Syatiri, termasuk Habib Umar bin Hafiz. Dari situ. Oh. Tak ada, maksud nak kata kena faham menurut acuan ahli sunnah wal jamaah. Nak bagi tahu kata kita ni tak boleh berhenti belajar. Kalau itu kita tak mahir, dan kita kena belajar. Tak ada salah dan tak ada cacat dan tak ada celanya. Mengaji. Kalau tak lepas lagi ilmu fardu ain. Telah kita sebutkan ada percontohan yang kita berikan bagaimana satu orang selebriti dakwah, ya, dia sebut ketentuan Allah tu terbahagi kepada kudrat, iradat dan ikut nasib. Betul ke ikut nasib? Yang cakap tu bukan sebarang. Jadi kita sebutkan ni bukan nak memperendahkan orang, tetapi dalam bab tauhid, bahaya tak cakap berseumpama. Ada satu lagi yang berkata begini, contoh. Dia kata, bukan semua benda yang Allah kawal. Semua tu ada kat dalam, semua ni ada kat dalam. Semua kan ceramah-ceramah kan, semua sekarang dah masuk. Yang cakap tu Profesor Madya, Datuk Doktor. Nak cakap macam mana? Sebab tu ilmu tauhid ni kita sebutkan di sini bagi pencerahan dan penerangan, bukan nak mengaibkan siapa-siapa, jangan salah faham. Tapi nak bagi tahu kata kalau kita tidak ada asas, boleh tak orang tu dienggih, orang Jawa kata dia angguk saja. Betul juga tu. Bukan semuanya Tuhan. Habis. Nampak? Pasal tu tak salah, tak cacat, tak cela kalau kita masih belum mahir, kita belajar. Saya tak kata saya paling mahir. Saya pun masih belajar. Masih lagi berguru, masih lagi walau kita dah belajar, jangan berhenti belajar. Boleh faham tak? Khususnya dalam bab fardu ain ni. Kadang-kadang dia bahas, dia hurai bang kat sini, bab dalam asas dia tak nampak. Minta maaf saya kena bagi tahu ni sebab kita ni terdedah dengan media, terutama media sosial. Bila dia sebut macam ni, kita tengok, bukan semuanya Tuhan ni ya. Habis. Pasal Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, Allah bersifat dengan iradah. Ada perbahasan yang lain. Contoh, dia kata, bukan Allah yang menyesatkan, tetapi dirinya sendiri. Dalam perbahasan iradah, dia ada 4 perkara. Ada tak kita sebut? Saya ingat saya sebut itu lagi. Allah redha, Allah perintah dan Allah kehendak. Ingat tak kita dah sebut? Kalau kekufuran Fir'aun itu apa? Allah tak suruh kufur. Allah tak redha, tapi Allah kehendak tak? Penting tak belajar? Saya doakan kepada Allah Ta'ala agar yang kekal akan tambah lagi. Pasal rugi kalau orang tak mengaji. Dia duduk tengok je. Dia kata. Tak ada masalah. Saya pun bukan kata dhaif, pun tak reti juga. Masih tak reti, jahil juga. Namun bersyukur kepada Allah. Allah jumpakan kita pada guru-guru yang benar, kitab yang benar. Allah bagi juga kita kesihatan, keafiatan. Allah bagi faham. Kalau benda tu tak ada pun tak jadi juga. Bukan kita nak dabik dada, kita cerita orang ni gini-gini. Bukan kita. Cuma fatal error tak? Bila sebut macam tu, because kadang bila kita dah di atas, dilonjak ke atas, nak mengaji tu payah. Lepas tu saya sendiri secara peribadi ambil masa nak belajar. Kita kena ambil masa.
Bukan semua benda kita reti. Tapi walaupun bukan semua benda kita reti, yang asas kita kena reti. Wajib kita reti. Boleh faham tak? Semua benda aku bukan semua benda aku faham. Iya, tapi yang wajib kau kena tahu. Boleh. Nampak tak 4 fatal error ni kadang yang orang sebut ni disebabkan lack of knowledge dalam fardu ain, khususnya dalam bab tauhid. Okey, dalam ahli sunnah wal jamaah, maksud wajhullah ya, dengan ditakwilkan dengan makna dapat melihat zat Allah Taala. Allah tidak berwajah, tidak beranggota, tidak bertangan, tidak berkaki, tidak duduk, sebab Allah Taala laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Ditakwilkan makna wajhullah tu dengan makna zat Allah Taala. Sama juga dengan yadullah, tangan Allah yang disebut dalam Quran itu ditakwilkan dengan makna kudrah Allah Ta'ala. Ulama salaf, yang salafun salih yang betul-betul lah, mereka tak takwil, mereka tafwidh, serah bulat-bulat makna pada Allah tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau puak ni dia pusing-pusing, dalam tu dah ada Quran, dia kata. Makna dia kata maklum bagi kita. Maklum bagi kita tu pada dia menyamakan Allah makhluk. Pada kita ahli sunnah wal jamaah, dalam Quran dah sebut makna serah bulat-bulat pada Allah tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Ni saya dengar sendiri dalam perbahasan mereka sendiri, dia pun ada dia punya ni. Dia kata makna tu, dia kata dalam Quran dah sebut makna tu kita apa yang sebenarnya dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata itulah yang kita ketahuilah seperti yang dia ketahui. Sedangkan maknanya serah bulat-bulat pada Allah tanpa menyamakan Allah Ta'ala sama sekali dengan makhluk. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi makna zat wajh Allah dengan zat Allah Ta'ala. Tangan Allah tu dalam Quran disebut bukan tangan. Maha suci Allah daripada beranggota, bertangan, tetapi maknanya kuasa Allah. Allah dalam hadis disebut Allah turun sepertiga malam, bukan Allah turun atas bawah, tak, rahmat Allah. Satu riwayat kata malaikat Allah yang cek siapa yang beribadah di tengah malam. Ada soalan lain? Baik, insya-Allah setakat itu supaya jelas. Sebelum kita masuk kitab kita, persoalan besar telah dijawab insya-Allah. Ya. InsyaAllah panjang umur kita bertemu lagi. Maaf salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا التوفيق والهداية والعناية والاستقامة. اللهم ارزقنا إخلاص وجمال وفي رضا وفي جميع الأحوال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعالى الفتوح العارفين وهدنا إلى صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.